Sebab tu ibu-ibu tugasnya Allah memang lahirkan untuk membebel pada anak-anak. Tak ada ibu yang tak nak ingatkan anak. Nasihat anak, nasihat. Anak pun kata, okeylah ibu ni kali ke 2999. Tak apalah selagi ibu hidup. Sebab ibu sedang bercakap baik dengan anaknya. Jadi siapa ibu yang tak baik? Nak suruh anak baik, muslimat dirahmati Allah, tapi bila datang je WhatsApp yang menyakitkan hati, keluar perkataan anak, ibu cakap dengan siapa tu? Kau jangan jadi macam ibu ni, ibu marah ke orang lain ni. Kau jangan jadi macam ibu, menyumpah seranah segala. Rupanya yang anak akan tiru sebiji tu yang kita kata kau jangan jadi macam ibu. Sebab madrasah utama adalah apa yang anak pandang pada kita. Betul muslimat? Saya bagi contoh zaman hari ni mudah je. Handphone ni muslimat, Allah, orang jual macam-macam handphone ni. Sambil dukung anak, buatlah make-up segala. Senang, sambil dukung baby pun kita boleh jual. Tengok dah masuk berapa sale dah ni, sambil dukung baby. Baby nanti jangan jadi macam ibu jual make-up. Jangan. Pelik dah orang. Kita tertengok muslimat. Agaknya nanti budak tu. Lepas tu nanti share pula kat Facebook, anak baru 4 tahun dah bawa beg make-up, dah duduk depan cermin muslimat. Dia belajar dari siapa? Daripada ibunya. Ibu cakap hari-hari, jangan jadi macam ibu, jangan jadi macam ibu. Tapi yang ibu kata jangan, itulah yang anak tiru. Belajarlah sesuatu muslimat dirahmati Allah. Sebab tu kita kata kadang-kadang, dari mana anak aku belajar ni? Rupanya dari diri kita sendiri. Sebab tu anak yang berjaya, Masya Allah, tengok tabah kuatnya seorang ibu. Disakiti oleh ayahnya sendiri, tapi ibu tak pernah mencaci maki seorang ayah di hadapan anaknya. Kan? Ibu, abang nanti kalau dah besar, ibu tak naklah bagi duit hasil kerja abang dekat ayah tu. Ayah tak pernah bagi nafkah pun dekat ibu. Seorang ibu yang baik muslimat memendam, menahan luka. Dia tetap ayah kamu. Tak ada dia, tak ada kamu atas dunia. Tapi masuk bilik menangis. Saya biasa jumpa wanita yang macam ni muslimat, bahagia hidupnya sampai ke tua. Tapi ibu yang mama memang sokong. Nanti kalau ayah kamu kena stroke tua, jangan bawa dia pergi hospital. Kita ngajar muslimat. Ibu tu datang jumpa saya, ustazah ini kafarah dosa saya atas silap saya. Kenapa cik? Anak saya 4 orang ustazah. Saya besarkan seorang-seorang. Suami langsung tak jaga anak. Dia langsung bukan ayah yang bertanggungjawab. Tapi dosa saya banyak ustazah. Saya yang mengajar anak benci ayah dia. Tapi bila anak-anak dah dewasa, anak-anak tengok bapaknya dah lama dah bertaubat, baik, makin dekat kepada agama Allah. Saya sedih hari ini anak yang saya besarkan dengan tangan saya sendiri tak duduk dengan saya, duduk dengan ayah dia ustazah. Saya faham ini adalah kafarah, denda yang Allah bagi pada saya mengajarkan anak perkara yang tak betul. Masya Allah, saya dapat ilmu di situ. Benarlah Tuhan, apa yang kita bagi akan kita dapat balik. Sebab itu muslimat, terus buat baik walaupun kita disakiti. Allah yang akan membalas kebaikan itu. Jadi kalau kita membalas dengan kejahatan, muslimat, sudah tidak ada kebaikan atas dosa zahir ataupun batin kita. Tetapi bagi mereka yang dapat bertaubat dari perbuatan itu, sekalipun ianya telah menjadi asam garam hidupnya, maka ia telah mendapat taufik dan hidayah dari Allah. Baginya senang sekali untuk meninggalkan perbuatan dosa itu, meskipun peringkat awal hati menderita. Kalau orang sudah dapat hidayah, sudah dapat taufik dari Allah, muslimat, mula-mula nak berpisah dengan dosa yang lazat, yang sudah biasa nikmat dia buat itu, memang dia berperang dengan hawa nafsu dia sendiri. Betul tak muslimat dirahmati Allah? Mula-mula nak pakai tudung dululah. Cuba kenang balik muslimat. Mula-mula nak pakai tudung dulu. Setahun ustazah, mula-mula cuba yang bawal. Saya keluar je pintu rumah, jiran tegur. Aku ingatkan mak engkau, rupanya engkau. Nampak tua sungguh. Pakai bawal nampak tua rupanya. Saya pun seminggu buka balik mujur, Allah tak matikan saya dalam pada saya buka. Dah pakai seminggu, jiran kata macam orang tua pula ustazah. Saya buka seminggu. Cuba balik, dah insaf balik lepas seminggu. Tukar yang tenggiri pula ustazah. Macam tu muslimat. Sampai kat pejabat, orang kata, apa macam orang tercekik engkau ni? Oh, kawan pejabat pula. Tukar, buka balik. Ingat senang ke? Ini kisah benar muslimat. Kita gelak. Tapi seorang artis jumpa ustazah saya dulu, ustazah mula-mula nak join majlis ilmu ni, orang dah start semua, saya duduk pintu belakang. Kalau saya sebut nama dia, orang terkejut muslimat.
Saya akan masuk tahu kuliah ustazah kat mana, saya ikut last kali sebelum ustazah wabillahi taufik wal hidayah saya akan keluar. Dia akan masuk paling last, dia akan keluar paling awal, dia tak nak orang nampak sebab dia rasa buruk sungguh dia pakai tudung. Muslimat teruk benar. Sebab apa? Memang dia tahu buruk, dia tenggek je selendang atas kepala. Satu masjid semua orang pakai tudung litup. Sebab tu wahai ahlul masjid, ni yang mendakwa ahli masjid, kalau nampak orang tenggek tudung atas kepala, jangan pernah pandang sebelah mata muslimat. Dia bermujahadah nak start tu, Masya Allah Tuhan, bukan mudah. Jangan kita ingat orang yang datang masjid ni terus bertudung litup. Jangan. Dia datang hatta dia tak pakai tudung, jangan kita halau dulu muslimat. Dia nak datang tu pun satu perjuangan melawan hawa nafsu dia. Sebab tu manusia suka dipuji, suka ditahniahkan. Tak apa, kita pelan-pelan. InsyaAllah nanti akan. Ini orang datang je, kenapa tak tutup aurat sempurna ni? Masjid ni rumah Allah ni. Petang nanti dia angkat kain, tak pakai tudung pun mokcik ni. Muslimat kan. Alah ustazah, pakcik sebelah rumah tu dah 30 tahun, jiran dah macam ayah sendiri, takkan ada nafsu kat kita. Angkat kain je pun nampak rambut. Muslimat, ini bukan hukum pakcik rumah sebelah. Ni hukum Allah. Nak angkat kain ke, nak beli roti kat depan rumah ke muslimat, nak gotong royong masjid surau ke, lagi-lagi ada pakcik tukang angkat periuk kan. Kita punya lengan, punya sing-sing lah, Masya Allah. Sebab tu surau rumah saya pun nak tiru satu surau berhampiran. Best lah surau tu, tiap hari Rabu orang-orang pencen lelaki berkumpul buat gotong royong. Tak payah panggil upah orang lain seminggu sekali nak mop segala. Saya kata lama dah saya nampak. Sebenarnya taman kita ni pun ada pakcik-pakcik juga. Pencen ramai. Kita buatlah seminggu sekali insya-Allah. Kalau kita panggil orang pun tak besar upah dia guna duit surau. Sebab seminggu sekali kita dah bersihkan. Tapi saya mohonlah kalau boleh macam surau tu jugalah. Hanya pakcik-pakcik yang terlibat. Bukan makcik-makcik. Makcik-makcik nanti kerja gotong royong hok lain pula, hari lain pula. Sebab apa muslimat? Bila kita dah mula bekerja sama, kita dah terlupa basuh bilik air macam kat rumah. Angkat sampai peha. Pakcik kata bini aku mati lama dah ni. Muslimat. Kita lupa kadang-kadang buat kerja masjid, buat kerja surau. Ustazah Zai cakap benda yang laku depan mata. Tapi jangan tanya masjid manalah. Sekian dimaklumkan. Okay? Baginya sekali senang untuk meninggalkan perbuatan dosa itu meskipun peringkat awal hati menderita. Memang hati menderita nak berpisah dengan kecintaan kita. Ramai orang datang, ustazah pergi Kemboja tu, saya nak kirim baju-baju lama saya, boleh ustazah? Ramai orang tanya muslimat. Baju lama macam mana yang tak ada ketiak, yang tak ada ni. Bahaya tu. Kat Kemboja tu tak ada seorang perempuan pun yang pakai baju macam tu. Jadi ustazah, satu baju tu ada yang harga 3,000 pun ada. Saya terkedip-kedip, macam mana baju harga 3,000? Tak cukup kain ni harga 3,000 muslimat. Saya kata ya Allah, yang cukup kain RM40 sepasang kau tak beli kan? Itulah jahilnya saya dulu ustazah. Saya kata masukkan ajalah dekat tong-tong yang tepi jalan baju-baju terpakai tu, insya-Allah nanti adalah NGO yang Cina, India semua ambil. Muslimat ataupun bagi dekat tailor kita yang tukang jahit perca-perca kain tu buat alas kaki. Ustazah jangan hina 3,000 ni dulu. Maknanya kita jangan bagi pada wanita Islam muslimat yang sudah belajar menutup aurat, tiba-tiba nampak ni 3,000 ni, pakai malam ni je lah, try sekali. Tengah dia pakai, mati. Kita menyumbang kepada matinya dalam maksiat. Faham ke tak faham? Sebab itulah kita nak sebut hati-hati. Kadang kita terlalu mengikut hati. Oleh kerana dapat pimpinan dari Allah, akhirnya ia dapat meninggalkan segala larangan itu dengan melakukan taubat yang sungguh-sungguh. Ini kita minta taufik dan hidayah. Hanya Allah yang beri bantu kekuatan untuk kita terus beramal sungguh-sungguh dengan taubatan nasuha. Sebab tu ada orang bertaubat, jatuh balik, gagal balik, kawan dia tarik balik muslimat. Ustazah Zai pergi satu tempat disuruh pimpin Qiyamul Lail. Jatuh air mata saat bersalam. Kamu umur berapa sayang? 14 tahun. Perutnya membuyut mengandung anak orang muslimat. Duduk dekat satu rumah perlindungan 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Ustazah, kami diamanahkan untuk jaga anak-anak ni 6 bulan saja. Setelah proses kelahiran, mereka sihat, anaknya dibagi pada orang lain, mereka kena keluar. Sebab nak tanggung mereka makan 5 kali sehari ni ustazah. Ini pakai duit kerajaan negeri ni, bukan mudah. Jadi saya kata, ya Allah, lepas tu apa yang jadi? Anak dah bagi ke orang lain. Ada 3 orang dalam ni ustazah yang datang kali keempat. Faham tak maksud muslimat?
Keluar dia jumpa kawan-kawan sebab mak ayah dah buang anak, tak mengaku anak, dah mengandung anak luar nikah. Tolonglah ibu ayah, sudah buat satu dosa, kenapa nak tambah satu dosa lagi? Dia tak terima anak conteng arang pada keluarga muslimat. Jadi anak-anak ni jumpa balik kawan-kawan, berpeleseran, mengandung lagi anak orang lain. Tahu ada satu tempat. Sampai saya membuang dekat mana ya muslimat? Nampak dekat pintu tandas tu. Bahasa dia saya tak ingat apa, tapi lebih kurang maksud, kalaulah perempuan yang sedang dalam tandas tu terbersalin anak muslimat, dia suruh kontak number ni. Maknanya jangan buang, jangan flash anak dalam jamban kontak. Saya kata dua keadaan ni. Satu sihat, satu tak sihat. Kalau dah ada siap nombor telefon macam ni muslimat, budak yang tidak ada iman dan ilmu akan kata, wah senang je, buat je baby, hantar je nombor telefon ni. Buat je baby, hantar nombor telefon ni. Ini satu penyakit yang kita risau akhir zaman. Maksiat dilindungi muslimat, tapi orang yang nak bertaubat kepada Allah tidak mendapat perlindungan. Ini yang paling kita takut akhir zaman.